Okay, Assalamualaikum. So kita jumpa kembali pada hari ini kelas kita lah. Jadi sebelum saya teruskan untuk chapter nombor 2, jadi saya minta setiap orang, saya akan minta setiap orang jawab soalan yang minggu lepas lah. Kita jawab spontan ya. Okay, sebab soalan pun simple kan. So kita lihat ya. Kita lihat soalan yang kena ni. Sekejap. Okay. Okay. Lihat baliklah soalan jawapan untuk soalan malam tu. Okay. Siapa volunteer 1A ni? Sekejap. Okay, tadi saya tengok ada yang angkat tangan tu, siapa dia? Ni kah? Apa Afdal? Muhammad Afdal kah? Ya, saya sir. Ya, saya. 2.34 darab 10 kuasa. Saya ada jawapan sir. Okay, Muhammad Afdal. Jawapan. Bukan. Yang soalan tadi. Nombor satu. Okay, yang ni. Nampak? Nampak. Tempat. Okay, apa dia jawapan dia? Yang A sir. 2.34 darab 10 kuasa 2. Okey, kemudian B? Saya juga sir. Volunteer? Saya ikut nama kat sini ya. Okey. Senang sikit. Kalau tanya volunteer semua senyap je. Kita pilih Fakri. Afiq. Fakri Afiq. Satu kuasa 2. Ya? 2.0 dan 23. 1 darab 10 kuasa 3. Okey? Okey, kemudian Luqman Hakim. Kita ikut nama ni lah, nama kat sini. Luqman Hakim. C apa dia? Simple-simple je ni. Okey, Luqman Hakim. Ada masalah ni kah?
Luqman. Luqman Hakim. Entah hilang ke mana. Okey, kita skipkan ke Maizatun. Nabila, apa? C ke D, sir? C lah, 982. 9.8223 darab 10/2. Okey. Kemudian ni semua simple-simple. Kita lihat ni lah H ni berapa? H ni kena guna kalkulator, lepas tu barulah dapat jawapannya. Syuib. Muhammad Syuib. Hello. Ya. Dengar ke? Okey. Kamu kena Ya. guna kalkulator. Saya tekan calculator. Semua gambar semua tak ada ni. Kena guna Soalan apa tadi, sir? Ni. Soalan apa tadi? Tambah 2.1 kali 10/2. Berapa? 3.33 darab 10/2. 3.33 darab 10/3. Betul tak? Betul tak? 10/2. Nelly macam mana? Dapat tak? Kita check ya. Dapat. Betul ya? Dapat, sir. 1, 2, 3. Apa? 2.1. Betul jawapannya. Saya tak kalkulator saya tak kalkulator saintifik saya tak bawa ni. Betul ya? Betul. Saya rasa betul kot lah. Saya rasa betul lah. Kemudian kita lihat yang ni I ni 0.012 mikro tukar kepada nano. Kamu boleh guna kalkulator saintifik tu. Dia tulis jawapan tu, dia ada cara lah kot. Dia ada cara dia. Kamu tulis dekat kalkulator tu. Lepas tu suruh dia tukar kepada nano dan sebagainya. Kilo ke. Okey, kita apa ni? Tadi Suhaib kan? Muhammad Afdal. Berapa? Dah masuk dah 0.00 nak tengok balik ah. Guna kalkulator boleh. 0.0000012 nano. 0.021 nano. Sekejap. Yang lain dapat tak? Saya tak ada kalkulator. Bukan tu. Boleh lihat dekat ni. 12 nano 12 nano tu, 12 nano. 12 nano. 12 nano. 0.0000. Kalkulator saya kena ingat je. Tak nampak lah Amir, tak nampak. Kena pakai kamera iPhone.
Dengar ada mic saya Afiq. Dengar Amir. Sir, okey ke Sir? Nampaknya macam tersangkut di skala 6 ni. Hai Afdal. Hello. Tadi Dengar tak? Weh, serikot lah weh. habis lah kau. Betul, record ni masuk YouTube betul tak? Test. Hello. Test. Dengar saya. Ha. Okey, line tadi. Line terputus ah. Allah Akbar. Sir sangkut di skala 6 tadi Sir. Faham. Dengar tak? Dengar Sir. Okey. Dengar Sir. Jadi jawapan apa tadi? 12 nano tu. 12 nano. Elim macam mana betul? Betul Sir, betul Sir. 12 nano mikro kalau mikro je sekejap. Okey, kalau mikro dia 10 kuasa negatif negatif 6 tak salah saya. Nano dia negatif 3 betul tak? Sat. Kita check balik ya. Okay, sudah. So, kalau ikutkan saya memang betul lah tadi. Ada yang dapat jawapan? Dia dapat lain tadi Sir. Ha? Dia dapat lain tadi. Ada yang dapat lain? Kamu dapat lain? Afdal. Sekejap, sekejap. Tak salah saya betul lah sebab dia ni nano mikro ni 10 kuasa negatif 6. Yang ni nano ni 10 kuasa negatif 9 tak salah saya. Jadi 3 kat sini. Betul. Dia pindah titik perpuluhan Sir. Dia pindah 3 je. Okey. So kalau ikutkan dia ni 10 kuasa negatif 6, ni 10 kuasa negatif 9. Jadi dia pindah 3 titik bulan, 1, 2 dan 3. Jadi 12 nano. Nano tu daripada mikro. Check balik. Lambat pula. Okay, kita check balik. Jadi, ikut. Okay.
Betul lah. Nano dia 10 kuasa negatif 9. Mikro 10 kuasa negatif 6. Jadi beza 3. Jadi dia pindahkan 3 ni. 1, 2, 3. Jadi 12 nano. Okey. Itu jawapannya lah. Kemudian kita lihat yang ni pula. So yang ni semua nampak ah? Kita pilih jadi siapa tadi? Kita pilih ataupun ada yang boleh jawapan, kita pilih jawapan nombor ni lah. B ni. Siapa boleh jawab nombor B ni? 1.5 kali 10 kuasa 6 10 kuasa 6 okay. Kali 500 kali 10 kuasa 2. Apa jawapannya? Okay. Siapa volunteer nak jawab? Saya cuba Saya sir. Saya cuba sir. Fauzan bagi Alamak. Fauzan. Okay, terima kasih. Jawapan saya yang B tu 7.5 kali 10 kuasa 10. 7.5 kali 10 Kuasa 10. 7.5 kali 10 kuasa 10. Ada yang dapat Ya. jawapan ni? Sama sir, sama. 1, 2, 3, 4. Okey. Kali dengan 500 kali 10 kuasa 10. Okey. Jawapan dia satu lima kosong kali. Okey. So dapat jawapan dia lah. Betul. Betul. Dapat jawapan dia. Boleh lihat kat sini. Inilah jawapan dia. 7.5 E10. E10 tu exponential lah. E10 tu ni lah. E10 tu maknanya 10 lah. 10 kuasa 10. Okay? Ya. Okay. Ada yang tak boleh jawab? Boleh sir. Okay, bab satu ni semua simple. So saya rasa boleh jawab lah kot. So hari ni kita masuk chapter 2. Okay, chapter 2. Okay, chapter 2. Chapter 2 ni tajuk dia adalah voltage, current and resistance in electric circuit. Okay. So chapter ni penting lah. Ya. Okay. So ni objektif dia. Describe the basic structure of an atom. Explain the concept of electrical charge.
define voltage, discuss its characteristic, define current and its characteristic, discuss resistance and its characteristic, describe a basic electrical circuit, lastly make a basic circuit measurement. Okay. Okay, atom. Atom. Okay. Okay, dalam semua, saya rasa semua ada belajar fizik kan, masa sekolah dulu. So setiap jisim dia mengandungi atom lah, mengandungi atom. So dalam atom dia mengandungi beberapa atom, berbilion-bilion atom. Satu jisim tu mengandungi berbilion-bilion atom. Okay, satu atom tu dia terdiri daripada elektron, proton and neutron. Okay. So, semua dah belajar kan fizik kan. Kemudian dalam atom tu dia ada nukleus dengan dia ada satu elektron, satu macam selaput lah elektron. Elektron dia mempunyai dia bercas negatif, bercas negatif. Manakala proton bercas positif. Okay. Neutron tak bercas, tak bercas. Okey, kita lihat kat sini. Ini adalah elektron lah. Ini adalah elektron. Kemudian yang ni adalah proton. Ini adalah proton. Okay. Dalam proton tu di dalam nukleus. Okay. Dan nukleus tu ada proton dengan neutron. So yang ni jadual berkala. Ni kamu belajar kat sekolah kimia kan? Kamu belajar kat sekolah kimia. So yang ni jadual berkala lah. Setiap elemen dalam setiap elemen dunia ni lah. So dia ada atom, dia ada macam-macam lah. Dia ada apa lagi? Lagi yang biasa kamu dengar, helium, aluminium kan. Okay. So kat sini kalau kamu lihat yang sini yang tak salah saya tak salah saya lah. Kamu lihat kat sini, saya rasa ni tak salah gas lah, tak salah gas pun kan, tidak. Kemudian yang sini adalah air. Dan sini adalah ni kot. Saya lupa dah. Sini adalah jisim kot. Ada yang apa ni? Jisim lah. So dia ada germanium. Ini adalah semiconductor. Germanium. Okay, apa ni? Tengah-tengah sini. Tak salah saya lah. Okay.
Okey, kita lihat seterusnya. Elektron. So elektron ni di luar outside outside atom tu. Okay. So dia ada dalam atom tu ada free elektron. So free elektron ni dia kadang-kadang dia boleh bergerak ke atom yang lain lah. So bila dia bergerak ke atom yang lain, elektron, bila free elektron ni bergerak ke atom ke atom yang lain, so akan memainkan peranan, atom tu akan menjadi sama ada konduktor ataupun bukan konduktor, penebat ataupun pengalih. Okay. So ni adalah konduktor. Konduktor ni adalah pengalih. So pengalih ni bermaksud electric current can only akan mengalir pada material tu disebabkan dia mempunyai charge, ada charge bergerak, charge carrier. Usually free electron that are free to move within the substance. Okay. Okay, material contain many free electron that are able to move with little resistance are called conductor of electricity. So mana-mana material yang mempunyai free electron yang boleh bergerak, dia adalah dipanggil konduktor. Contohnya adalah silver, copper, tembaga. Ini digunakan pada kabel-kabel elektrik lah. Banyak tembaga digunakan kabel-kabel elektrik. Kalau nak lagi tak ada rintangan langsung, dia macam dalam chip-chip dia gunakan kadang-kadang emas dan sebagainya. Okey. Kemudian insulator. Insulator ni bermaksud penebat. So dia ada have a few free electron, so they do not conduct current easily. Contohnya rubber ataupun getah. So dia ada juga free electron, tapi free electron tu terlampau menyebabkan dia dikategorikan sebagai penebat lah. Ataupun dia mempunyai rintangan yang tinggi. Okay. Kemudian semiconductor. Semiconductor ni dia adalah tengah-tengah. Dia bukan insulator, bukan konduktor. So dia tengah-tengah, semiconductor. Okay, contohnya silikon, germanium. So semiconductor ni pentinglah untuk komponen-komponen elektronik seperti diode, transistor dan integrated circuit lah. Integrated circuit ataupun ringkasannya IC. Big charge. Siapa tu? Jol. Dia Boleh, kan buat boleh. motor. Saya mute-kan yang lain lah. Ada line terganggu ke macam mana?
Tadi saya sangkut. Oh, ya ke? Kat mana saya sangkut? Baru nak start ni. Saya sangkut dekat sini ke? Elektrik charge ke? Charge sir. Yes, sir. Oh, Dia okey, okey. elektrik je. Okey, electric charge ni dia apa dalam atom tu dia if an atom contain its user number of electron, the atom or the group of similar atom display no electrical properties. Okay. So this atom terms electrically neutral. Jadi maksudnya kalau tak ada pergerakan charge, atom tu dia adalah neutral lah. Dia adalah neutral. Tetapi jika elektron tu dia hilang ataupun diambil oleh atom yang lain, so dia akan jadi bercas lah. Bercas. Atom tu akan bercas. So sama ada dia positif ataupun negatif, charge dia bergantung pada ion dalam tu, atom tu. So kalau dia ada banyak elektron, so dia adalah bercas negatif. Kalau dia okey, kalau sama-sama bercas negatif, dia akan menolak lah. Dia akan macam magnet juga. Kalau utara dengan utara, kutub utara dan kutub utara, dia berdekatan, dia akan menolak. Tapi kalau dia berbeza charge dia akan menarik. So dalam electric charge ni, charge tu unit dia ada kolom. Dia punya simbol kolom ni adalah Q. Contohnya dia mengandungi 6.25 kali 10 kuasa 18 elektron. Okey, voltage. Voltage ataupun electromotive force EMF ataupun potential difference. Potential difference that cause a charge flow from one point to other point. Okay, itu definisi voltage. Charge, definisi charge tu, definisi voltage tu adalah charge yang daripada satu point ke point yang lain. So unit voltage adalah volt ataupun V atau E. Okay. So volt tu simbol dia V sama dengan W Q. Q tu adalah charge, W tu adalah energy. Energy apa? Energy ni W adalah energy, Q tu adalah charge. Energy apa? Energy bergerak daripada satu point ke point yang lain. Tenaga yang bergerak daripada satu point ke point yang lain. Tenaga sesuatu charge tu bergerak daripada satu point yang lain. Itu energy. Itu voltage. So V sama dengan W bagi Q. Okay. Current, arus. Arus bermaksud definisi movement of free electron, the direction of current flow, conventional flow from positive to negative. Electron flow
from negative to positive. Current ni bergerak daripada arus elektrik ni bergerak daripada positif ke negatif. Arus elektrik. Tetapi elektron charge bergerak daripada negatif ke positif. Itu berbeza. Arus elektrik bergerak daripada positif ke negatif. Charge bergerak daripada negatif ke positif. Okey. Pun definisi current tu defined as the charge Q, number of column that move past any point in 1 second of time. So, kita punya formula dia I sama dengan Q bahagi T. Okay. Charge bergerak daripada satu tempat ke tempat lain bahagi masa yang diambil lah, T. Okay, electrical symbol for current is I. Basic unit ampere. Okay, boleh dengar? Kemudian kita lihat resistan, rintangan. Okay. Oppose the movement of current or to limit current draw in a circuit. So rintangan ni dia menghalang pergerakan current tersebut. Basically, it is a bad conductor. So unit dia dalam ohm. Unit dia dalam ohm. Ataupun simbol rintangan ni R lah. Divided into rintangan terbahagi pada dua, satu fixed resistor, satu variable resistor, ataupun variable resistor ni dipanggil potentiometer. Okay. Okay. So ya. Okey, kalau fixed resistor kalau fixed resistor kamu boleh lihat ni lah. Nampak ni So ni adalah fixed resistor. Kalau variable resistor macam ni ataupun dipanggil potentiometer. Potentiometer. Ni adalah variable resistor. So macam zaman dulu punya radio kan. Okay. Nak tanya boleh sir? Okay. Kalau yang potentiometer tu kan sir? Dia boleh kawal antara berapa volt ke berapa volt selalu? Ke dia tak? Dia tulis kat sini. Dia tulis kat sini kalau kamu lihat kalau kamu boleh nampak tak kat situ dia tulis, nampak tak 10
10K. Kan situ. Nampak tak? Nampak je. Dia tulis 10K. Bermakna dia punya resistor tu, dia punya boleh ubah, dia punya rintangan boleh ubah tu bermula dengan 0 ohm sehingga 10 ohm. Untuk contoh tadi tu sehingga 10 kilo ohm. Daripada 0 ohm sehingga 10 kilo ohm. Okey. Okey, kita balik kepada slide tadi. Okey. Kita balik pada slide tadi. Okey. Kemudian kita lihat basic electric current. Okay, basic electric current. Satu liter elektrik yang lengkap, dia mesti ada satu source. Dia mesti ada satu source ataupun input, ini source. Dan kemudian dia mesti ada satu output ataupun load. Dan dia ada satu laluan. Laluan adalah wiring dia lah. Dia ada satu laluan lengkap. Maknanya dia daripada source tu dia keluar, lepas tu dia akan pergi balik source tu kat sini. Okey, itu adalah basic electric current. Okey. Dia ada source, voltage source, dia ada load dan parts lah, laluan. Laluan yang lengkap. Ni laluan yang lengkap. So dia mestilah close circuit. Ni nama close circuit ni. Saja tertutup. Tertutup. Okey. So bila dia tertutup barulah arus boleh mengalir. Kalau terbuka dia bukanlah satu liter elektrik yang lengkap. Okey. Okey, kalau kamu lihat kat sini benda ni bergerak. Ni pergerakan charge. Pergerakan charge daripada pergerakan charge tu daripada negatif, ni positif. Negatif, positif. Jadi pergerakan charge daripada negatif dia akan pergi ke positif, pergerakan charge. Tapi pergerakan arus elektrik daripada positif ke negatif. Okey. Dia terbalik. Charge dengan elektrik. Arus elektrik dengan charge. Okay, arus elektrik bergerak daripada positif ke negatif. Charge bergerak daripada negatif ke positif. Okey. Closed circuit. A circuit where the current has a complete path through which to flow. So maksudnya dia ada inilah, dia ada laluan yang lengkap lah. So ni laluan elektron flow. Elektron flow daripada negatif ke positif. Arus elektrik mengalir daripada positif ke negatif. Dia terbalik. Okay. Open circuit. So open circuit tu bermaksud liter yang tadi tu dia terbuka. Terputus ataupun terbuka. So bila terputus ataupun terbuka, current tak mengalir lah. Charge tak mengalir, current arus elektrik pun tak mengalir. So ni contohnya. So no flow, tak ada arus mengalir. Okey, DC ringkasan pada direct current. So direct current ni arus elektrik, current flow in unidirectional and of constant magnitude.
Okey, kalau DC tu dia punya nilai tu tetap sama. Kalau 9 volt, 9 volt saja. Tak berubah-ubah. Kalau voltage tak berubah, arus pun tak berubah. Kalau 9 volt, 9 volt saja. Kalau 2 ampere, 2 ampere saja. Sepanjang masa. Tapi kalau AC ni daripada ringkasan daripada alternating current. Current tu dia berubah dan magnitude dia berubah dan dia punya directional tu pun berubah. Contohnya macam gambar ni. Okay. So macam arus elektrik yang dekat rumah kamu tu, dia tulis itu 230 volt. Itu paling adalah dia punya purata. Purata. Lebih kurang macam purata lah. 200 tapi dia punya arus yang paling tinggi boleh mencapai nilai lebih daripada 230 lah. Okey. Sama juga arus dengan voltage sama. So AC ni dia mula-mula dia sikit, arus ampere dia kurang, lepas tu lama-lama dia menaik, kemudian sampai puncak, lepas tu dia turun balik. Dia bergerak secara bertentangan. Okey, lepas tu dia bergerak bertentangan balik. Sampai sini puncak, lepas tu dia bertentangan balik arus dia. Dia punya magnitude berbeza, arah dia arus elektrik tu pun bertentangan, berubah-ubah. Bergantung pada dia punya ni lah. Ni kamu punya liter AC lah dekat rumah kamu. Dekat plug soket yang kamu pasang tu kan. So dia berubah-ubah mengikut masa. Selalunya dalam bentuk sinus, sine function. Ini sine waveform sinus ni. Okay, ada soalan sekarang ni? Tiada, sir. Ada soalan tak? Sir. Apa kelebihan AC berbanding DC, sir? Sebab apa rumah selalu pakai AC, sir? Okey, AC selalunya digunakan sebab dia kurang lah. Kalau DC tu dia makin lama makin kan bateri tu makin dia punya hilang dia punya power kan. Betul tak? Dia hilang dia punya power. Lepas tu kalau yang boleh charge tu kita kena charge balik kan. Macam handphone lah, dia hilang dia punya power. So kelebihan dia, kalau DC tu dia mudah alih lah. Kalau AC tu dia sentiasa kena supply, lepas tu dia ubah-ubah. Dan dia punya losses tu dia akan lagi kurang lah. Okay. Macam tu. Ada soalan lagi? Sebelum kita teruskan dengan rintangan. Test. Okay. Tiada, sir. Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya ingat kita take break 5 minit dulu. Kita take break 5 minit. Lepas tu kita 5 minit ataupun 10 minit lah. Yang mana nak pergi tandas ke apa ke, boleh pergi tandas lah. Okey, kita take break dalam 10 minit. Saya akan balik lah. Okay. So saya akan stop recording dulu lah. Baik, sir.